Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas kita hari ini, cikgu akan selesaikan perbincangan latih diri 1.4, soalan 3 hingga soalan 5. Okay, soalan 1 dan soalan 2 kita telah pun laksanakan secara Google Meet dan cikgu telah melaksanakan beberapa PPD sepanjang kita membincangkan soalan 1 dan soalan 2. Jadi, waktu cikgu buat soalan 3 ni, cikgu rasa cikgu dah tahulah awak punya tahap pencapaian untuk setiap orang, terutamanya di dalam kelas 4 Azalia. Okey, so kita fokus pada soalan nombor 3, yang mana soalan untuk nombor 3, 4, 5 ni dia lebih sedikit sukar dan dia memerlukan kemahiran fungsi gubahan. Maksudnya awak mesti dah mahir, terutamanya untuk memasukkan kedua-dua fungsi untuk menghasilkan satu fungsi yang baru. Mesti dah mahir by the time awak buat soalan nombor 3, 4 dan 5 ni. Okay, so kita terus fokus kepada soalan nombor 3. Apa soalannya? Dia kata ada dua fungsi iaitu fungsi f dan g ditarifkan oleh, ini adalah fungsi f, fx dipetakan, f memetakan x kepada 3x tambah 4. Kemudian kita ada fungsi g iaitu g memetakan x kepada x kuasa 2 tambah 6. Dia nak awak cari ungkapan bagi f, g dan gf, kemudian cari nilai-nilai x berdasarkan apa yang dia beri ni lah. Okay, so jangan gelabah, relax. Kita selesaikan satu demi satu. Kita cari fg terlebih dahulu. Lepas dah cari fg, kita akan cari gf. Kita kena buat dua benda ni dulu. Okay, so jom kita cari untuk fg. Okay, fg. Apa maksud fg ni? Maksudnya ada fungsi f, kemudian awak kena kotakkan fungsi g. Kenapa kena buat macam ni? Cikgu dah ingatkan. Kena buat macam ni sebab fungsi gx ini yang perlu kita masukkan terlebih dahulu. Okay, so fungsi gx, ini gx. Dekat mana kita jumpa gx? Dekat sini. Dekat sini dia ada bagi, dia kata gx, adalah x kuasa 2 tambah 6. So cikgu ubah dalam bentuk persamaan fungsi. Gx sama dengan x kuasa 2 tambah 6. Jadi tugas awak yang pertama, awak perlu gantikan gx di dalam fungsi f ini kepada x kuasa 2 tambah 6. Sasul pula. Okey, gantikan dia. Jadi sekarang kita akan ada fungsi f, di dalamnya ada x kuasa 2 tambah 6. Okey, cikgu tahu kamu menghadapi sedikit kesukaran untuk fasa yang selepas ni. Okey, maksudnya daripada sini hasil kita ni fx kuasa 2 tambah 6 ni macam mana kita nak dapatkan fungsi f yang seterusnya. Dan cikgu dah ajar kat awak step by step macam mana awak nak buat. So better awak ikut cara cikgu tu kalau awak masih lagi belum kuat untuk tajuk ni. Masih belum lagi betul-betul faham. Okay. So apa cikgu kata masa tu? Bila kita dah tinggal dengan fungsi f sahaja, so salin balik semua fungsi f. Apa fungsi f yang kita ada ni? Kita ada fx sama dengan 3x tambah 4. Lepas tu cikgu suruh apa? Cikgu kata sini dah tinggalkan fungsi f kan, jadi gantikan dengan fx sama dengan 3x tambah 4. So ganti, letak sini. Fx sama dengan 3x tambah 4. Okey, sekarang ni x ni jadi apa? X ni jadi x kuasa 2 tambah 6. Okey, tulis balik. F x kuasa 2 tambah 6. Maksudnya dekat sini, dekat mana yang ada x? Dekat sini kan? Okey, so situ yang awak kena ganti. Tengok 3, cikgu tulis sama colour sebab cikgu tak ganti. Okey, x ini awak perlu gantikan dengan x kuasa 2 tambah 6. Jadi kurungkan dia x kuasa 2 tambah 6. Okey, lepas tu jangan tertinggal yang selain daripada tu semua salin balik. Tambah 4. Jadi awak nampak tak perubahan pada persamaan cikgu? Fx sekarang dah jadi f dalam kurungan x kuasa 2 tambah 6. Maksudnya cikgu dah gantikan x yang asal kepada x yang baru iaitu x kuasa 2 tambah 6. Okey, sekarang ni 3x, x ini juga cikgu perlu ganti dengan x yang baru iaitu x kuasa 2 tambah 6. So jadilah macam ni. Jadi awak yang seterusnya, step yang seterusnya adalah awak selesaikan yang fungsi f terbaru ni. Okey.
Jadi awak perlu kembangkan. Nah, dapat berapa tu? 3 darab X kuasa 2, awak akan dapat 3X kuasa 2. 3 darab 6 tambah pula. 3 darab positif 6. So, awak akan dapat 18. Kemudian di sebelah ni tambah 4. Okey, lepas tu 18 dengan 4 ni kan boleh selesai. 18 tambah 4 kita akan dapat berapa? 22. So, jawapan akhir untuk FG adalah 3X kuasa 2 tambah 22. Jadi awak terus je kat sini. Ini adalah FG. Okey, itu adalah nilai untuk FG. So, kita dah dapat jawapan yang pertama. Jadi cikgu akan highlightkan lah. Ini FG kita. Nampak tak sama colour macam FG kat atas ni. Jadi ini FG kita ya. Dia suruh awak cari ungkapan bagi FG dan GF. So ini adalah kita punya FG. Okey. Sudah siap? Cikgu garis. Jawapan akhir kan cikgu garis. Okey. So apa lagi dia nak? Dia nak GF pula. Okey, jom kita selesaikan untuk GF pula. Okey, so step yang sama GF. Awak mesti ubah dulu bentuk dia. Awak tahu GF ini maksudnya apa? Kita ada fungsi G. Di dalamnya kita ada fungsi F. Jadi mesti betul tulis macam ni dulu. G, lepas ada kotak, lepas ada fungsi F dalam tu. Okey, dah betul dah ni. Kemudian nak buat apa? Kita kena gantikan fungsi F. Fungsi Fx kita ni, kita ada Fx sama dengan 3x tambah 4. So masukkan 3x tambah 4 ni ke dalam sini. Okey, kena gantikan. Jadi sekarang kita akan ada G, alamak salah colour. tak cantik. Okey. So kita ada G, kemudian Fx kita adalah 3x tambah 4. Okey. So kita dah tinggal dengan fungsi G sahaja. Salin dulu apa fungsi G kita supaya kita tak terkeliru kan. Salin dulu. Okey, fungsi G x yang kita ada adalah x kuasa 2 tambah 6. Okey, jadi sekarang kita kena ubah. Kita kena ubah fungsi G. Kita tak nak fungsi Gx, kita nak fungsi G dalam kurungan 3x tambah 4. Jadi maksudnya kat sini, semua x akan ditukarkan kepada 3x tambah 4. Okey, so sama dengan sini x kan? Okey, x kena ubah jadi apa? 3x tambah 4. So dalam kurungan 3x tambah 4 kuasa 2. Sebab di sini adalah x kuasa 2. Di sini adalah 3x tambah 4. Okey, so kita salin balik baki dia yang lain. Ada tambah 6. Okey, nampak ni tambah 6 ni kita tak usik lah sebab tak ada x dekat situ. Okey, so sekarang ni kita dah siap ubah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena selesaikan sahaja 3x tambah 4 kuasa 2 ni and then tambahkan dengan 6. Okey, kita kena kembangkan dulu. Ini ada kuasa 2. Jadi kotak ini ataupun kurungan ini perlu ditulis sebanyak 2 kali. Okey, jadi sini kita ada 3x tambah 4. Okey, sini pun kita ada 3x tambah 4. Okey, salin yang lepas tu tambah 6. Selalunya murid-murid mesti lupa nak letak tambah 6 kat hujung ni. Dia dah syok nak main kembang-kembang aja kan. Okey, so kita dah siap yang tu. Okey, kita buatlah yang macam ni lah. Kembangkan 3x darab 3x. 3x kena darab dengan 4 juga. 4 darab 3x. 4 kena darab dengan 4. Okey, dah siap kita buat dia punya anak panah untuk pengembangan. Baru kita selesaikan. Okey, so 3x darab 3x kita dapat berapa? 9x kuasa 2. 3x darab 4 kita dapat positif 12x. 4 darab 3x kita dapat yang sama. 12x. 4 darab 4 kita dapat 16 tambah 6. Okey, kita akan selesaikan yang sama. Mana yang sama? Okey, kita colourkan yang sama. Sini ada 12x, sini pun ada 12x. X dengan x. Okey, lagi kita ada, yang ni nombor bulat 16 dengan 6. Okey, so tu semua yang boleh kita selesaikan. X kuasa 2 tak ada lain dah. Kita ada 9x saja. So 9x kuasa 2. Okey, 12x tambah 12x, 24x. 16 tambah 6, kita dapat berapa ni? 16 tambah 6, 22. Okey. So, jawapan akhir adalah 9x kuasa 2 tambah 24x tambah 22. Ini adalah jawapan untuk GF. Okey, so cikgu akan highlightkan GF ini. Ini jawapan untuk GF. Okey, jawapan untuk GF. So,
So, cikgu garis sebab jawapan akhir kan. Okey. Jadi sekarang kita dah ada FG, kita dah ada GF. Maksudnya kita dah jawab dua soalan yang awal iaitu cari ungkapan FG dan cari ungkapan GF. Okey. Okey, jadi kita akan jawab soalan A. Apa maksud soalan A ni? Dia kata F sama dengan G. Apa tu? Apa maksud F sama dengan G? F adalah fungsi F. G adalah fungsi G. Bila dia kata sama dengan G, okey, apa yang awak nak kena buat sekali adalah soalan A Bila dia kata F sama dengan G, maksudnya F ni fungsi F kan, G fungsi G. Okey, kita tulis Fx sama dengan Gx. Itu apa yang kita faham. Okey, F sama dengan G, maksudnya fungsi F sama dengan fungsi G. Jadi kita boleh tulis dia sebagai Fx sama dengan Gx. Okey, kita ada kan Fx dengan Gx. Mana Fx kita? Okey, mana kita punya Fx? Fx kita warna kuning ni. 3x tambah 4. Mana Gx kita? Gx kita yang warna hijau ni. X kuasa 2 tambah 6. Jadi kita boleh gantikan. Kita boleh gantikan. Okey, gantikan Fx ni. Jadi 3x tambah 4. Okey, lepas tu sekarang kita ganti Gx pula. Gx kita adalah x kuasa 2 tambah 6. Ganti. X kuasa 2 tambah 6. Okey, faham tak? Sekarang ni cikgu gantikan tau. Fungsi F cikgu gantikan dengan 3x tambah 4. Ada dalam soalan. Okey, fungsi G cikgu ganti dengan x kuasa 2 tambah 6 pun ada dalam soalan. Okey, kita dah ganti. Jadi apa yang kita nak buat? Dia suruh kita selesaikan cari nilai-nilai x. Okey, awak tengok balik soalan. Dia suruh kita cari nilai-nilai x. Maksudnya kita kena selesaikan kita punya persamaan ini. At the end kita akan dapat x sama dengan berapa. Okey? So kita buatlah. Macam nak buat ni? Nampak tak kita punya x ni kuadratik? Ada x kuasa 2. So yang terlintas kat fikiran kita, kita boleh buat EQN. Macam mana nak buat EQN? Kita kena pastikan yang pertama sekali, x kuasa 2 kita mesti dalam keadaan positif. Okey, cikgu ada buat video pasal EQN ni. Nanti awak tengok balik video cikgu tu ya. So x kuasa 2 kita mesti positif. Jadi dia dah berada di kanan. Dia positif kan? Okey, jadi yang selain daripada tu semua bawa ke kanan juga. Jadi 3x tambah 4 ni semua dibawa ke kanan. Okey? So bila semua bawa ke kanan, di sebelah sini akan jadi sifar, betul tak? Dah tak ada apa-apa. Okey, di sebelah kanan ada apa? Asalnya dia ada x kuasa 2 tambah 6. Kemudian 3x bawa ke kanan, merentasi persamaan. Apa jadi kat 3x? 3x akan jadi negatif 3x. 4 bawa melepasi persamaan. Dia jadi apa? Negatif 4. Okey. So, boleh tak kita selesaikan? Boleh. Kita ada 6 dengan 4 dekat sini yang kita boleh selesaikan sama-sama nombor bulat. 6 dengan negatif 4. Okey, jadi sekarang kita akan ada x kuasa 2. Kita susun cantik-cantik. Lepas x kuasa 2 ada x. So, mana x kita? Yang ni, negatif 3x. Okey, tulis balik. Negatif 3x. Okey, 6. Tolak 4. Dapat berapa? Positif 2. Okey, cantik sini sifar. Okay, biasanya kita ni tak suka sifar duduk kiri kan? Kita suka sifar ni duduk kanan. So, kita tulis balik. Sama je. Okay, kita tulis balik. X kuasa 2 tolak 3x tambah 2 sama dengan sifar. Bila melibatkan sifar, at the one side awak ada sifar. Bila awak tulis semula, awak alihkan dia ke kiri. Awak tak perlu ubah apa-apa simbol. Just tulis je balik sebab equal to 0. Macam tak ada efek apa-apa kan? So, olah-olah. Okay, sifar ini awak padam. Awak tulis je sebelah. Tu maksud dia. Okay, tu maksud dia. Tak ada apa-apa efek. Okay. So, dah siap. Jadi, sekarang kita boleh buat EQN. Melalui EQN, kita boleh dapatkan nilai X. Okay, kita dah naik form 4. Jadi, kita dah tak payah dah nak buat silang-silang ni. Dah tak payah dah. Okay, ataupun kita dah tak perlu dah nak buat kotak-kotak. Macam kita belajar masa lower form. Yang buat macam ni, dah tak perlu. Okay, kita boleh terus pakai kalkulator. Okey, jadi sebelum kita buat EQN, sebelum kita tekan pada kalkulator, okey, apa yang kita kena buat adalah pastikan kita dah siap-siap dia punya template. Apa template dia? Kita kena buat macam ni. Dalam kurungan X tolak, dalam kurungan X tolak sama dengan sifar. Okey, kenapa kita letak X? Sebab di sini hanya ada X sahaja sebagai pemboleh ubah. Kemudian keluarkan nilai X1 sama dengan X2 sama dengan. Kena buat kalau awak nak extra markah. Kena buat. Okay. Jangan tanya cikgu. Cikgu kenapa kena X tolak? Itu memang template dia. Itu adalah dia punya template untuk EQN.
So do it. Do it without further asking. Okay. So barulah tekan kalkulator. Pastikan awak pergi ke bahagian mode, tekan cari sampai jumpa EQN. Kat sini ada nilai 1. So tekan 1. Lepas tu degree dia nak kena berapa? 2. Degree dia 2. Okay, A. A adalah nilai untuk X kuasa 2. Dekat sini X kuasa 2 nilai dia 1 kan? So tulis 1. Okay, B untuk nilai X. Dekat sini nilai X adalah negatif 3. Okay, dan C adalah untuk nilai yang selain daripada tu, nombor sahaja. So kita ada 2 kat sini. Okay, masukkan. X yang pertama 2, X yang kedua 1. Okay, tulis. X pertama 2, X yang kedua 1. Okay, macam ni kita nak masukkan dalam kurungan. Kita tengok. Kalau positif, terus masuk. Kalau negatif, kita kena ubah simbol. Tapi ni dua-dua positif kan? So kita terus masuk lah. 2 masuk atas, 1 pun terus naik atas. Okay? Kena buat macam ni supaya awak akan ada extra markah untuk bahagian sini. Okay, ini menunjukkan awak melaksanakan kaedah pemfaktoran. Okay, ni kira macam main tipu lah tapi pakai kalkulator. Still dapat markah kan? Okay, so 2 nilai X. Dia kata nak nilai-nilai X kan? Jadi inilah dia nilai-nilai X yang telah awak keluarkan. Iaitu nilainya 2 dan juga 1. Terus dapat jawapan. Terus dapat markah. Okay. So setiap satu markah biasanya untuk nilai X ni, setiap satu jawapan dia akan ada satu markah. So di sini satu markah, sini pun satu markah, sini pun satu markah. Okey, dah siap. Okey, kita pergi ke soalan 3B. Tapi cikgu rasa untuk soalan 3B ni kita memerlukan jawapan daripada soalan A. Daripada soalan FG dengan GF. Jadi cikgu akan screenshotkan yang bahagian sini supaya kita boleh bawa ke sebelah. Okey. So ini adalah jawapan daripada soalan 3A yang mula-mula kita kira tadi untuk cari ungkapan FG dan GF. Okey, kita dah ada jawapan dia, jadi kita tulislah balik kan. Okay, sebab tu yang kita nak pakai, mestilah pakai. Kau tahu buat apa dia suruh kita kira tadi. Okey, so apa soalan B? Soalan B dia suruh kita cari FG sama dengan GF. FG sama dengan GF. FG dah ada jawapan belum tadi? Dah ada. Kita dah ada jawapan FG. Okey, kemudian dia nak buat sama dengan GF. GF pun kita dah ada jawapan. Yang ni. Okey, jadi kita salinlah balik macam kita buat tadi. Okey. So, apa maksudnya FG sama dengan GF? FG jawapan kita tadi, 3X kuasa 2 tambah 22. Salin. 3X kuasa 2 tambah 22. Sama dengan GF kita yang ini tadi kan. So, kita salin semula. 9X kuasa 2 tambah 24X tambah 22. Okay, same step. Same step. Okay, jadi kita akan samakan dia. Kita nak tengok kita nak bawa ke mana. Kita cari yang sama dulu. Kita cari yang sama family. Sini kita ada X kuasa 2. Sini pun X kuasa 2. Lepas tu kita ada X sahaja. Lepas tu kita ada nombor. So basically ini adalah quadratic. So macam ni nak selesaikan ni. Okay, kita akan transfer salah satu sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Kita tengok kuasa yang paling besar. Iaitu X kuasa 2. X kuasa 2 kat mana nilai lebih besar? Sini kan? Sini ada 9X kuasa 2. Sini 3. So yang kecil ni semua bawa ke kanan. Okay, so cikgu akan tulis semula. Okay, 9X kuasa 2. Lepas tu kita ada 3X kuasa 2 ni, bawa ke kanan. Dia akan jadi tolak 3X kuasa 2. Okay, lepas tu kita ada 24X. Lepas tu kita ada 22, bawa ke kanan. 22 ni kita akan ada tolak 22 lah. 22 positif, bawa ke kanan jadi negatif 22. Okay, so sama dengan sifar. Okay, sama dengan sifar ni cikgu bawa belah kanan sebab dah tak muat cikgu nak letak belah kiri. Kisah dia macam tadilah. Kan bila sama dengan sifar ni tak kisah dia ke kiri ke kanan. Dia duduk kanan ke kiri, bendanya sama. So sama dengan sifar. Okay, sepatutnya sama dengan sifar cikgu tu berada di sini. Okay, berada di sini sama dengan sifar. Sebab semua yang belah kiri cikgu dah bawa ke kanan. Bila semua yang belah kiri cikgu dah bawa ke kanan. Jadi sebelah kiri ni basically dia tak ada nombor. So sama dengan sifar lah. Tapi sebab sini sifar, jadi cikgu boleh padam sifar ni dan cikgu boleh tuliskan dia di sebelah kanan. Supaya senang kita nak tengok. Okay, so kita akan selesaikan.
9x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2, kita dapat 6x kuasa 2. 24x tak ada geng, so tambah 24x. 22 tolak 22, sifar kan? Okey, tinggalkan and then sama dengan sifar. Okey, lepas tu yang ni kita boleh selesaikan sebab ini adalah sifir 6. So kita boleh kecilkan dulu, 6 dengan 24 maksudnya 6 bahagi 6 kita dapat sini 1. So x kuasa 2. 24 bahagi 6 kita dapat 4. So di sini ada 4x sama dengan sifar. Okey, so untuk orang yang reti buat pemfaktoran, boleh terus buat pemfaktoran. Yang tak reti, belajar. Kena belajar. Okey, yang ni cikgu tak terus buat EQN lah. Sebab di sini kita ada x kuasa 2 dan 4x tapi kita dah tak ada nombor. Boleh nak tekan EQN tapi lepas ni. Ingat tak masa kita buat EQN kan kita kena buat dalam kurungan ni. Dua kurungan ni kan. Okey, sekarang ni kesnya kita tak boleh nak buat dua kurungan tu memandangkan kita tak ada nombor. So kita boleh buat pemfaktoran keluar terlebih dahulu. Jadi kita buat pemfaktoran keluar. Apa yang cikgu nak faktor keluarkan? Cikgu tengok kiri kanan dua-dua ada x. So cikgu akan faktor keluarkan x. So di sini x. Okey. Sini x kuasa 2. 1x dah keluar. Jadi tinggal satu lagi x. Kan? Okey, lepas tu tambah. Sini 4x. X dah duduk luar. So tinggal 4 sahaja. Sama dengan sifar. Okey, di sini ekstra markah untuk awak. Okey, di sini ekstra markah. Lepas tu untuk selesaikan x sama dengan berapa? Kalau awak tak mahir nak keluarkan daripada pemfaktoran ini, awak tekan aja calculator. Okey, tekan aja calculator. Sekarang ni A awak berapa? Macam biasa, EQN. Tekan EQN. 1. Okey, pastikan awak pilih degree, bukan unknown. Degree kita 2, kuasa 2 kat situ. So A adalah x kuasa 2, nilai dia 1. B adalah nilai x. Yang ni yang atas. Bukan yang awak dah kurung. Yang dekat atas, yang asal ni. So B ni ada x. So di sini 4. C. Ada tak nilai C? Tak ada kan? So sifar. So x awak yang pertama sifar. X awak yang kedua negatif 4. So x1 sama dengan. So x1 awak adalah sama dengan sifar. X2 awak adalah sama dengan negatif 4. So awak boleh terus masukkan. Jadi inilah jawapan akhir awak. Okey, sifar dengan negatif 4. So di sini setiap satu nilai x awak akan dapat 2 markah. So 1 markah, 1 markah, total 2 markah lah kat situ. Okey, so dah siap soalan nombor 3B. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 diberi bahawa fx adalah ax tambah b, f memetakan x. Okey, menjadi ax tambah b, f kuasa 2 memetakan x. So awak akan jadi 4x tolak 9. So the level dia dah naik. Okey, level dia dah naik. Jadi sekarang kita akan selesaikan kedua-dua ini untuk kita cari nilai-nilai pemalar A dan B. So apakah idea kita? First, kita kena convertkan benda ni ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk kita faham. Okey, dekat sini kita ada fx sama dengan ax tambah b. Okey, di sini apa maksud f kuasa 2? F kuasa 2 maksudnya ini adalah ff. Okey, ini adalah nilai untuk ff. Kita tahu ff ni biasanya kita akan buat macam ni. F dalam kurungan fx. Kan, kita akan buat macam tu. Dan kita dah dapat ff ni. Berdasarkan yang ke atas ni. Dia kata f kuasa 2x adalah 4x tolak 9. So macam ni kita nak selesaikan. Macam ni kita nak cari pemalar A dan B. Okey, caranya adalah awak simpan dulu ff yang dia dah bagi. Awak cuba hasilkan ff awak sendiri dengan menggunakan f awak. Okey. Awak simpan fungsi gubahan ff yang dia dah bagi, iaitu 4x tolak 9. Awak simpan dulu. Okey, awak cuba hasilkan fungsi gubahan ff tu dengan fungsi f yang awak ada. Iaitu yang ni lah. Fungsi yang ni. Okey, kita akan cuba hasilkan ff dengan menggunakan fx yang ini, iaitu ax tambah b. So daripada sini kita cuba hasilkan ff. Kita jangan tengok dulu
4x tolak 9 yang dia dah bagi jawapan tu, nanti dulu kita akan compare di akhir tu nanti, okay? So, kita keluarkan FF kita dulu. So, FF adalah F dalam kurungan Fx. Betul? Okay. So, apa kita nak buat mula-mula? Kita kena gantikan kan? Fx kat sini. Okay, apa Fx yang kita ada? Kita ada Ax tambah B. Okay, jadi cikgu akan gantikan sekarang. Okay, Fx kita adalah Ax tambah B. Yang nampak tak? Cikgu dah ganti. Okay. So sekarang kita dah tinggal dengan fungsi F sahaja. Dan cikgu kata tulis semula. Fx awal adalah sama dengan Ax tambah B. Okay, sekarang ni X ni kena tukar jadi Ax tambah B. Jadi F dalam kurungan Ax tambah B. Okay, sama dengan, salin dulu, kita ada A bukan X, so tak apa. And then X ini pun kena tukar yang sama juga. Kena tukarkan dia kepada Ax tambah B. Okay, sebab semua X kita sekarang ni daripada X dah tukar jadi Ax tambah B. Okay, jadi semua X mesti tukar jadi Ax tambah B. Yang ni dia buat double-double. Macam yang sebelum ni kita pernah buat FFGG tu. Okay, and then sambung. Ni dah Ax and then tambah B. Okay, nampak tak perubahan yang cikgu buat? Okay, asalnya kita ada Fx, sekarang daripada Fx kita dah tukar jadi F Ax tambah B. Okay, Fx adalah sama dengan Ax tambah B. So, A kita salin semula, X mesti tukar jadi Ax tambah B. So, dah tukar, tambah B. Okay. Sudah siap. Sama dengan, okay, sekarang awak kena kembangkan. Okay, awak kena kembangkan. A kena darab dengan Ax, A kena darab juga dengan B. Siapa yang tak dapatkan cikgu? Saya tak faham kenapa tak boleh, kenapa kena masuk jadi macam ni. Dan awak kena buat banyak-banyak lagi latihan yang melibatkan FF dan juga GG. Pendek kata, awak kena buat berulang-ulang latihan melibatkan fungsi gubahan ni. Supaya awak senang faham. Okay? Kita tahu diri kita setakat mana, kita tahu level kefahaman kita macam mana. So, we have to do something. Kita kena buat sesuatu untuk bantu diri kita sendiri. Okay? Cikgu dah habis explain dah. Cikgu rasa ni dah cara yang paling habis senang lah untuk cikgu explainkan fungsi gubahan ni. Ya, so awak kena cuba fahamkan sendiri in the way yang diri awak boleh terima pemahaman tu. Okay? So, A darabkan dengan Ax akan jadi A kuasa 2X. Okay? A darabkan dengan Ax akan jadi A kuasa 2X. Tambah A darab B akan jadi AB. Okay, then tambah B lah di hujung ni. Okay, so macam ni kita nak selesaikan sekarang ni. Kita ada A kuasa 2X pula tambah AB tambah B. So macam ni kita nak selesaikan benda ni. Okay, kita tengok bila kita dah siap yang ini, then baru kita akan bandingkan dengan kita punya FF. Okay, sekarang ni A kuasa 2X tambah AB tambah B ni kita dah tak boleh selesaikan dah. So inilah jawapan kita yang last. Inilah kita punya FF yang baru. Okay, kan mula-mula kita nak cari FF kan. So inilah jawapan dia. Inilah FF kita. Dalam soalan dia dah bagi FF juga iaitu 4X tolak 9 ni. Jadi kita akan bandingkan. Okay, kita akan buat perbandingan. Okay, so sekarang kita akan buat perbandingan. Okay, yang kita kira kita dapat A kuasa 2X tambah AB tambah B. Okay, dalam soalan dia bagi kat kita FF kita adalah 4X tolak 9. So macam mana kita nak bandingkan? Macam ni. Bila kita nak bandingkan, kita akan asingkan dia ikut yang sekufu. Ikut yang sekufu. Apa maksud sekufu cikgu? Okay, dalam matematik pemboleh ubah selalunya hanyalah X dan Y sahaja. Selain daripada tu, A sampai Z, selain daripada X dengan Y, Z pun boleh jadi pemboleh ubah juga sebab Z ada paksi. Okay, dalam satu kata Z ada paksi. So daripada A sampai sebelum X tu, X, Y, Z yang paling hujung kan. So A sampai yang sebelum X, okay, semua tu adalah nilai, ada nombor untuk dia. Dia bukan pemboleh ubah. So bila awak nak asingkan, awak akan asing ikut benda yang macam tu. Okay, so awak tengok cikgu asingkan. Sekarang ni, sini adalah A kuasa 2X. Kat mana ada X? Sini kan, kita akan banding kiri dengan kanan. Kita akan banding kiri dengan kanan dan kita akan extract keluarkan. Okay, so sekarang ni cikgu akan keluarkan dia. Okay, dia colour kuning kan, cikgu buat colour orange lah. Okay, sekarang cikgu ada A kuasa 2X
Yang mana cikgu kata macam sama je dengan 4X. Sebab dua-dua ni ada X, cikgu bawa keluar. Okay, sekarang cikgu akan bawa keluar yang kedua iaitu selain daripada tu. Kita ada AB tambah B dan kita ada negatif 9. Jadi yang ini kita bawa keluar. Okay, AB tambah B sama dengan negatif 9. Okay, bawa keluar. Okay, sekarang kita akan selesaikan A kuasa 2X sama dengan 4X ni terlebih dahulu. Okay, awak perhatikan kita ada sini ada X dan juga ada X kan, kiri kanan ada X, betul? Okay, bila kiri kanan ada X nampak sama, jadi apa nombor yang tak sama kat sini? A kuasa 2 dengan 4 saja. Kan? X dengan X sama dah position dia. So, kita boleh kata yang A kuasa 2 adalah sama dengan 4 nilai dia. Faham tak? Okay. AX kuasa 2 adalah sama dengan 4X. So, maksudnya A kuasa 2 sama dengan 4. Ini lebih kurang macam tajuk indeks awak. Okay, tajuk nombor indeks yang awak pernah belajar masa form 3. Okay, so kalau awak rasa macam tak boleh nak fahamkan, okay tak apa. Sekarang cikgu akan ajar awak secara asing lah, pengasingan. Maksudnya, AX kuasa 2, X ni yang awak bawa pergi sebelah. AX tinggalkan. Bila X awak bawa pergi sebelah, kenapa bawa pergi sebelah? Sebab sebelah ada X. Okay, so bila cikgu bawa ke sebelah, jadi di sebelah kiri cikgu sekarang, tinggal A kuasa 2 saja. Di sebelah kanan, asalnya ada 4X. Kemudian ada X yang datang dekat sebelah kanan ni. X ni adalah berdarab dengan X kuasa 2. So, bila dia datang kanan, dia akan jadi bahagi. Okay? X bahagi X, awak akan dapat nilai 1. So, 4 darab 1, jawapan dia 4. Jadi, samalah macam cikgu kata. A kuasa 2 sama dengan 4. Okay? Sebab ada X di kiri, ada X di kanan. Bila kita buat perbandingan, so nombor dia adalah sama. Macam tu. Okay? Contohnya, contoh yang mungkin mudah sikit untuk awak faham lah. Okay, cikgu kata, cikgu ada A kotak pensel. Okay, tak nak lah. Kotak pensel tak boleh lukis. Okay, cikgu, let's say cikgu kata, cikgu ada A bintang. Okay, yang mana A bintang ni jumlah dia sama dengan 13 bintang. So, daripada sini boleh tak cikgu kata nilai A adalah 13? Cikgu boleh buat conclusion A sama dengan 13. Boleh tak? Boleh kan? So, cikgu kata mula-mula cikgu ada A bintang. Okay, A bintang cikgu ni sama dengan 13 bintang. So, cikgu boleh kata A nilai dia samalah dengan 13. Sebab A bintang adalah sama dengan 13 bintang. So, A sama dengan 13. Ini dia punya perumpamaan lah kalau untuk awak senang nak faham. Okay, apa yang berlaku dekat bahagian X ni. Oh, cantik je aku buat ni. Okay, so kita berbalik pada A kuasa 2 sama dengan 4. Okay, bila di sini A kuasa 2 sama dengan 4, jadi macam ni kita nak dapatkan nilai A? Macam mana kita dapatkan nilai A? So, bila sini A kuasa 2, setiap kali benda yang melibatkan kuasa 2 dan kita nak selesaikan, maksudnya nombor di sebelah itu, kita kena jadikan dia punca kuasa. Bermaksud, kita boleh ubah daripada A kuasa 2, nilainya adalah sama dengan A sama dengan punca kuasa 4. Dan bila kita buat punca kuasa, maksudnya dia akan ada dua nilai, positif dan negatif. Ini ada awak belajar dalam algebra. Okay, kemudian awak tekan kalkulator. Okay, awak tekan kalkulator. Punca kuasa 4. Awak akan dapat jawapan dalam kalkulator. Satu nilai je tau, iaitu nilai yang positif. Tapi sebab awak tahu, bila awak buat punca kuasa, so ada dua kemungkinan. Sama ada positif ataupun negatif nilai dia. Jadi, kita akan letak nilai positif dan negatif. So, kat sini ada mungkin nilai dia positif dan negatif 2. Okay, kenapa cikgu kata bila punca kuasa, dia bersamaan dengan positif dan negatif. Okay, yang ni penerangan juga. Okay, cikgu terang Ini revision untuk algebra awak. A kuasa 2 maksudnya nilai nombor tu, kita kuasa 2 kan, betul? Jadi 2 kuasa 2 adalah sama dengan 4. Betul tak? Negatif 2 kuasa 2 sama dengan berapa? Cuba tekan kalkulator. Okay, dalam kurungan negatif 2 kuasa 2, 4 juga kan? Maksudnya nilai 4 ini boleh jadi kemungkinan punca kepada dua jenis kuasa. Sama ada dua nilai yang positif ataupun negatif 2. Sebab itulah bila awak ada kuasa 2 dan awak ada nilai itu boleh jadi kemungkinan punca kuasa kepada dua nilai yang positif dan juga negatif. Okay, boleh jadi nilainya positif dengan positif. Positif darab positif.
boleh jadi nilainya negatif darab negatif. Okey. So 2 kuasa 2 sama dengan 4. Negatif 2 kuasa 2 pun sama dengan 4 juga. So ada 2 kemungkinan. Sama ada dia adalah positif 2 di sini. Okey, ataupun dia adalah negatif 2. Sebab tu dapat jawapan positif dengan negatif. Ini penerangan yang kedua dari segi algebra. Okey, boleh catat ni sekali dekat dalam awak punya nota supaya awak ingat. Kena kuat ni algebra ni nak belajar MAT. Kena tengok balik buku form 1 sampai form 3. Okey. So sekarang untuk kita cari nilai AB tambah B sama dengan negatif 9, awak kena gantikan A ini dengan kedua-duanya. Mula-mula kena ganti dengan 2, lepas tu kena ganti dengan negatif 2. Jadi untuk kita jawab soalan ni, okay, cikgu akan asingkan dia kepada 2 bahagian. Okay. Di atas ni cikgu tulis jika A sama dengan 2. Di sini jika A sama dengan negatif 2. Okay, ada 2 kemungkinan kan untuk A. Mungkin A ni positif 2. Yang mana bila 2 kuasa 2, kita gantikan A ni semula dengan 2, dapat 4. Mungkin juga A ni adalah negatif 2. Kalau kita ganti negatif 2 kat sini, pun kita dapat 4 juga. Okay, so ada 2 kemungkinan untuk A. Jadi kita akan kira kedua-duanya. Okay, sekarang ni A sama dengan 2 kan, so kita ganti. Gantikan A ni dengan 2, so 2B. Okay, A, B, 2B tambah B sama dengan negatif 9. So 2B tambah B dapat 3B sama dengan negatif 9. Macam nak cari nilai B saja. 3 kena bawa ke sebelah. So B sama dengan negatif 9 bahagi 3. Okey, sebab 3B adalah 3 darab B. Bawa ke sebelah dia akan jadi bahagi B. So negatif 9 bahagi 3 dapat jawapan dia negatif 3. Okey, so B adalah sama dengan negatif 3. Macam mana pula untuk sebelah? Ni negatif 2. Jadi kita kena ganti A ni dengan negatif 2. So negatif 2. And then darab B. So dapat negatif 2B. Tambah B sama dengan negatif 9. Negatif 2 tambah B. Awak akan dapat negatif B sama dengan negatif 9. So negatif kiri, negatif kanan boleh cancel. Dapat B sama dengan 9. Okay. So awak boleh keluarkan jawapan. Boleh keluarkan jawapannya biar bagi cantik. Awak boleh buat macam ni. Titik bertinggi 3. A sama dengan 2. Kat sini A sama dengan 2. Berapa B dia tu? B sama dengan negatif 3. Okey, A sama dengan sini negatif 2. B sama dengan 9. Okey, baru cantik. Awak terus pairingkan nilai A dengan nilai B respectively. Okey, so di sini lengkap, komplit pasangannya 1 markah dan di sini lagi 1 markah. Ni untuk markah jawapan je tau. Jalan kerja ada banyak lagi markah. Okey, yang cikgu mention kat sini adalah markah untuk jawapan. Okey, so siapa yang tak faham tu, ulang-ulang semula ya. Sambil menyalin tu sambil fahamkan diri sendiri. Okey, kita pergi ke soalan terakhir iaitu soalan 5. Okey, untuk soalan nombor 5, diberikan awak fungsi fx, okey, sama dengan 3x tambah k dan gx diberi kat sini gx sama dengan 2h tolak 2x. Okey, dengan keadaan, tengok dia bagi keadaan apa ni, dia kata FG adalah sama dengan GF. Okey, cari hubungan antara H dengan K. So ini adalah level yang lebih tinggi, ini adalah aras yang lebih tinggi. Okey, tapi kalau kita nak tengok dari segi TP, okey, tahap prestasi, ini barulah dalam tahap prestasi 3 macam tu Kita ada 6 tahap prestasi. So biasanya tahap prestasi 4 tu kepada aplikasi, yang ini masih lagi dari segi teori. Okey, ini masih lagi dari segi teori. So untuk yang ini mungkin dia sampai TP3 sahajalah. Okey, belum, awak rasa susah kan? Belum susah lagi sebenarnya. Okey, awak rasa susah sebab awak belum betul-betul faham. Bila awak dah betul-betul faham, awak dah banyak buat latihan, so awak rasa hari ni senang. Macam itulah. Banyak lagi yang susah. Okey, so kita tengok apa yang dia nak. Dia suruh cari hubungan antara H dengan K. Tapi sekarang, relax dulu. Jangan cari dulu apa benda H dengan K ni. Buat tak tahu dulu. Relax. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Okay, mula-mula kita keluarkan fungsi fx. Okay, fungsi fx kita adalah 3x tambah k. Lepas tu kita keluarkan fungsi gx. Fungsi gx kita adalah 2h tolak 3x. Okay, lepas tu kita tengok sini. Dia kata fg sama dengan gf. So macam ni kita cari fg dengan gf. Maksudnya kita kena keluarkan dulu FG, kemudian kita cari GF, kemudian kita sama dengankan. Okey?
So tu step dia. Ada 3 benda nak buat ni. Jadi mula-mula kita buat FG. Okay, kita buat FG dulu. Okay, so untuk FG ni apa? FG adalah F dalam kurungan G. Okay, lepas tu nak buat apa? Gantikan GX ni dengan 2H tolak 3X. Okay, sekarang tinggal F, okay, dalam kurungan 2H tolak 3X. Okay, sekarang tinggal dengan fungsi F sahaja. Nampak ni, tinggal F je kat depan ni. G dah settle. Okay, so tinggal F sahaja. Dia tinggal F sahaja. Okay, salin semula F kita. F kita ada Fx sama dengan 3x tambah k. Okay, so sekarang setiap x ni kena ubah jadi 2h tolak 3x. Okay, maksudnya 3 salin semula. X yang ini kena ubah 2h tolak 3x. Okay, and then tambah k. Siapa yang rasa macam ragu-ragu tu kan, bolehlah awak buat anak panah macam cikgu buat. Mana tahu dapat membantu awak kan untuk lebih faham lagi. Bolehlah buat anak panahnya. Nampak tak? Setiap kali cikgu gantikan X, cikgu akan buat anak panah. Okay, supaya cikgu tak terkeliru. X ni cikgu gantikan dengan 2H tolak 3X. Lepas tu cikgu salin balik 3. Ni ada X kan. Cikgu buat anak panah lagi sekali. So anak panah ni maksudnya cikgu kena gantikan dia dengan 2H tolak 3X. So cikgu ganti and then tambah K. Macam itulah. Okay. Agak nampak buruk ya nak panah di sini. Gini. Okay, so kita selesaikan. Yang ni kita kena kembangkan dia. 3 kena darab dengan 2H. 3 kena darabkan dengan negatif 3X. So 3 darab 2H dapat 6H. 3 darab negatif 3X dapat negatif 9X. And then tambah K. So ini adalah untuk FG. Kenapa cikgu stop? Sebab dah tak boleh selesai dah. Okay, cikgu dah tak boleh nak selesaikan dah. Ada 6H, ada 9X, ada K. Tadi yang sekufu, cikgu tak boleh nak selesaikan. So cikgu stop sampai sini. Jadi ini adalah nilai untuk FG. Okay, FG sama dengan 6H tolak 9X tambah K. Okay, next dia nak apa? Dia nak GF pula. Okay, so cikgu akan buat untuk GF pula. GF ni apa dia? GF sama dengan G dalam kurungan Fx. Okay, kemudian apa step seterusnya? Gantikan Fx ni dengan 3x tambah k. So, G dalam kurungan 3x tambah k. Okay, so sekarang Fx kita dah ganti. Kita tinggal dengan G. So, kita kena salin balik G. Gx kita adalah 2h tolak 3x. Okay, sekarang ni x kita kena ubah jadi G 3x tambah k. Okay. So, sama dengan salin selagi belum jumpa X, 2H tolak 3, ada X. So, X ini pun kita kena ganti dengan 2H tolak 3X. Salah pula. Nampak dah salah ganti. Masya Allah. Okay, so kita ganti dengan 3X tambah K kat sini. 3X tambah K. Nampak tak ni? X yang ni kita ganti 3X tambah K. Maksudnya X yang ni pun kena ganti yang samalah. 3X tambah K juga. Okay, lepas tu, yang ni kita boleh kembang. Ini boleh kembang kan? So kita kembang 2H. Okay, negatif 3 darab 3X, negatif 9X. Negatif 3 darab K, negatif 3K. Boleh selesai tak? Ada H, X dengan K. Tak boleh selesai. So kita tinggal. Jadi sini adalah GF. Okay, bila kita tinggal, maksudnya itu adalah GF lah. So kita nak cari GF kan asalnya. Okay, dah siap. Lepas tu apa lagi yang kita nak dalam soalan? Okay, dalam soalan dia kata FG adalah sama dengan GF. Lepas tu baru suruh cari hubungan H dengan K. Okay, so kita kena sama dengankan dulu. FG sama dengan GF. Lepas tu kita try cari yang sukufu and whatsoever tu. Okay, so kita samakan dulu. FG sama dengan GF. FG kita tadi kita dah dapat 6H tolak 9X tambah K. Yang ni. Okay, sama dengan GF kita adalah 2H tolak 9X tolak K, 3K. Okay. So sekarang ni dia kata apa? Dia kata cari hubungan H dengan K. Hubungan H dengan K maksudnya awak kena buat macam ni. H sama dengan, lepas tu nanti ada bla 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 bla, ada K. H duduk belah kiri, K kena duduk belah kanan dan selain daripada H. Hanya H sahaja berada di sebelah kiri. Itu maksudnya bila dia suruh cari hubungan antara H dengan K. So, siapa yang datang dulu? H ke K datang dulu? H datang dulu kan? So, H duduk kiri seorang-seorang. Selain daripada tu, letak semua belah kanan. Okay? Biasakan buat macam tu.
Okay, so sekarang kita akan asing. H akan duduk kiri, selain daripada H, semua duduk kanan. Okay, so H akan duduk kiri. Kita colourkan sikit untuk H. Kita ada 6H, kita ada 2H. So 2H ni pun kena bawa pergi kiri. Okay, so sekarang ni di kiri kita akan ada 6H tolak 2H. Okay, sebab 2H positif, bawa pergi kiri dia jadi negatif. Okay, selain daripada tu semua kena duduk kanan. Okay, yang ni negatif 9X. Yang ni semua akan berada di sebelah kanan. Okay, so kena transfer. Awak kena asingkan ni. Jadi yang ni kena pergi kanan, yang ni kena pergi kanan. Okay. So kita asingkan. Sama dengan, kita salin dulu apa yang ada belah kanan. Negatif 9X, negatif 3K. Yang baru sampai, sini ada negatif 9X, bawa pergi kanan. Positif 9X. K akan jadi negatif K. Okay. Okay. So apa yang sama? Apa yang sama sekarang? 6H tolak 2H boleh selesai. Jadi 4H sama dengan. Okay, dekat sini kita ada negatif 9X, positif 9X, negatif 9X tambah 9X, sifar. Okay. Lepas tu kita ada negatif 3K, negatif K. So di sini kita akan ada jawapan dia. Negatif 3K, negatif K. So negatif 4K. Ini algebra awak kena absolutely expert. Awak kena expertise, okay? Algebra, bila nak belajar IMF ni mesti kena betul-betul kuat algebra tu. Kalau rasa algebra tu macam gitu, jumpa balik cikgu algebra awak masa form 3. Okay, so sekarang ni kita nak H aja di sebelah kiri tadi. Yang lain semua bawa pergi kanan. Jadi kita dah ada H sebelah kiri. Apa yang sepatutnya tak ada? 4 kita tak nak. 4 duduk kanan. Okay, kita nak H aja belah kiri. So H belah kiri. 4 bawa belah kanan. So kanan ada negatif 4K. 4 bawa ke kanan akan jadi bahagi 4. Sebab 4 darab H kan. So bahagi 4. So negatif 4 bahagi 4. Dekat sini dapat negatif 1. Okay. So negatif 1 darab K. Jadi H sama dengan negatif K. So inilah dia punya hubungan. H sama dengan negatif K. Okay. Nampak tak soalan ni macam susah. Tapi ingat ya. Dalam pada awak nak cari jawapan. Banyak benda awak boleh buat. So awak tengok soalan. Baca kiri sampai kanan satu-satu. Selesaikan satu-satu. Jangan terus nak fikir. Macam mana aku nak kaitkan H dengan K? Jangan macam tu. Sebab sentiasa untuk soalan AdMath ni. Dia mesti ada clue dalam soalan. Okay, dia mesti ada clue dalam soalan. Jadi awak kena buat daripada kiri ke kanan. Buat satu-satu. Macam cikgu kan, cikgu tukarkan dulu F memetekan X ni jadi fungsi F. G memetekan X ni jadi fungsi G. Cikgu tukar dulu. Lepas tu cikgu tengok sini, dia kata dengan keadaan FG sama dengan GF. So macam ni cikgu nak buat FG sama dengan GF? Mesti cikgu kena keluarkan FG, mesti cikgu kena buat GF dulu. So cikgu buat. Setiap step ini ada dia punya markah dan markah dia bukan sikit, banyak. Okay. So lepas tu bila cikgu dah dapat FG dengan GF, baru cikgu samakan. Boleh sama kat sini. FG sama dengan GF macam yang dalam soalan kata. Okay, so bila cikgu dah samakan, cikgu susun. Lepas tu baru cikgu tengok balik kat soalan. Dia suruh cari hubungan antara H dengan K. H dengan K. So H dulu. Maksudnya kita nak H duduk kiri, selain daripada tu semua letak kanan. Okay, so cikgu dah buat. Barulah cikgu dapat yang jawapan terakhir cikgu. H sama dengan negatif K. Okay. So sekarang cikgu nak awak lengkapkan latih diri 1.4 ni. Okay, awak selesaikan, awak lengkapkan. Hari Jumaat ni kita akan masuk kepada, kita masih lagi dalam fungsi gubahan tapi kali ni mungkin lebih yang mudah. Sebab kita main dengan nombor. Jadi kita main dengan nombor. Maksudnya tak ada lagi dah fungsi, okay, fungsi sama dengan X, Y tak ada. Semuanya dah jadi nombor, okay. Kita akan terapkan objek dan image ke dalam fungsi gubahan. Yang penting awak kena tahu fungsi gubahan dulu. So agak sukar lah sebab ini adalah teori. Okay, lepas ni kita akan pergi pada aplikasi. Macam ni kalau kita ada, contohnya kita ada objek ada 3. So kalau kita buat dia punya fungsi gubahan FG, berapa rasa-rasanya nanti kita dapat dia punya image. So kita akan bermain dengan lebih banyak nombor dan kurang huruf. Okay. So itu saja untuk PGPR kita hari ini. Kalau tak faham, cikgu harap awak ulang-ulang view video ni sebab takkan hilang. Dia akan duduk je kat situ video tu. So kita akan jumpa hari Jumaat ni untuk kelas yang seterusnya. Terima kasih.